Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 pagi. Shanghai, bandar berpenduduk paling padat di China, meneruskan ujian saringan berskala besar dalam usaha mengekang lonjakan baharu jangkitan COVID-19. Hub komersial yang menempatkan kira-kira 25 juta orang itu menyaksikan jangkitan tempatan bergejala mencecah 57 kes pada 17 Mac lalu, manakala 203 kes tanpa gejala meningkat 150 sehari sebelumnya. Shanghai juga meningkatkan kapasiti ujiannya kepada 3 juta sehari dan merancang untuk menggandakannya kepada 5.5 juta dalam masa terdekat. Di Jerman, semua sekatan COVID-19 akan ditarik balik meskipun kadar jangkitan wabak di negara itu terus meningkat. Chancellor Jerman Olaf Scholz memaklumkan hampir 300,000 kes COVID-19 direkodkan sehari. Namun, keputusan melonggarkan semua sekatan adalah wajar memandangkan unit rawatan rapi di kebanyakan hospital tidak sesak seperti sebelum ini. Esok, pemakaian pelitup muka tidak lagi dikenakan di kawasan tertutup seperti sekolah dan pasar raya. Bagaimanapun, kesemua 16 negeri di Jerman mempunyai kuasa mengenakan semula sekatan. Ini sekiranya terdapat kawasan yang merekodkan kes jangkitan tinggi dan kadar kemasukan hospital meningkat. Sementara itu, Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Eropah ECDC mengesyorkan supaya pelarian Ukraine diberi ujian saringan COVID-19 dan vaksin percuma. Ia bagi mengelak penularan wabak, memandangkan lebih 3 juta rakyat negara itu meninggalkan tanah air mereka. Menurut ECDC, mereka yang melarikan diri harus ditawarkan vaksin dan dos penggalak, terutama golongan yang berisiko tinggi dijangkiti COVID-19. Risiko jangkitan boleh diburukkan lagi kerana kadar vaksinasi di Ukraine secara keseluruhannya rendah, iaitu pada 35%. Ini berbanding 71.7% purata negara lain dalam Kesatuan Eropah. Krisis Rusia-Ukraine. Pemimpin China Xi Jinping menyifatkan perang bukan untuk kepentingan sesiapa. Malah hubungan antara negara dengan negara yang lain tidak boleh menjurus ke arah permusuhan. Beliau menegaskan perkara itu semasa panggilan telefon dengan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Panggilan itu dibuat atas permintaan Washington dengan harapan dapat menekan Beijing supaya menetak ibarat dalam mengecam pencerobohan Rusia terhadap Ukraine. Setakat ini, Jinping enggan mengutuk sekutunya itu. Sebaliknya, menegaskan China dan Amerika harus memikul tanggungjawab bersama dalam memastikan keamanan dan keselamatan global. Menerusi perbualan itu juga, Biden memberi amaran kepada Jinping mengenai kesan yang akan ditanggung jika Beijing berikan sokongan material kepada Rusia. Setiausaha Akhbar White House Jen Psaki berkata meskipun Biden tidak memperincikan implikasi tersebut, ia seolah-olah menunjukkan aliran perdagangan China boleh terjejas. Terdahulu, Jinping menegaskan perang di Ukraine mesti ditamatkan segera. Beliau malah menyeru negara-negara NATO mengadakan dialog dengan Moskow. China dan Amerika masing-masing menekankan keperluan penyelesaian diplomatik terhadap krisis Rusia-Ukraine. Kejohanan badminton All England di Birmingham, juara bertahan Lee Zijia terus memperagakan aksi cemerlang pada pusingan suku akhir. Kali ini, pemain berusia 23 tahun itu membenam juara dunia 2018-2019 Kento Momota dari Jepun 21-7, 13-21, 21-11. Menanti pemain kelahiran Kedah itu di peringkat separuh akhir malam ini ialah Lakshya Sen dari India. Dalam aksi bergu wanita, hasrat Perlitan Mtina untuk mara ke pusingan seterusnya tidak kesampaian. Mereka tumpas 15-21, 21-17, 21-9 kepada Jeong Na-um Kim Hyo Jong dari Korea Selatan. Tan Kian Meng Lai Beijing yang beraksi dalam acara bergu campuran pula tewas 15-21, 15-21 kepada wakil China Zheng Siwei Hua Yengqiong. Bola sepak Liga Juara Eropah, dua klub gegasi Chelsea dan Real Madrid diundi bertembung sesama sendiri pada peringkat suku akhir 7 April depan. Proses undian yang diadakan di Switzerland semalam turut menyaksikan Manchester City berdepan tugas sukar apabila dijadual bertemu Atletico Madrid. Sementara Liverpool diundi menentang Benfica, juara Bundesliga Bayern Munich melengkapkan proses undian berdepan Villarreal. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.